Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi di dalam halaman YouTube channel. Hari ini saya akan memberikan penerangan sambungan adab-adab berjual beli bagi sesiapa atau murid-murid yang belum menonton video tentang penerangan saya yang pertama. Bolehlah rujuk di video-video yang sebelum ini. Baik, kita teruskan dengan ciri-ciri barangan jual beli dalam Islam. Apakah ciri-ciri yang pertama? Iaitu kita hendaklah sebagai seorang penjual menyatakan tanda harga setiap barang yang hendak dijual. Kemudian barang-barang yang kita jual hendaklah masih belum mencapai ataupun belum sampai ke tarikh luputnya. Barang yang kita jual hendaklah halal dan bersih dan masih dalam berkeadaan yang baik. Setiap barang yang kita jual hendaklah dalam keadaan ataupun barang-barang yang berkualiti tinggi dan sudah pasti ianya bukan dari hasil barang yang dicuri, kerana perbuatan mencuri itu sendiri juga dilarang dalam Islam. Hikmah-hikmah bagi kita yang menjalankan adab-adab berjual beli ini, yang pertama, ia tidak akan wujud unsur-unsur penipuan di dalam berjual beli. Seterusnya, kita akan dapat membantu memantapkan ekonomi negara. Dan juga barang hasil menjalankan ataupun mengikuti sepenuhnya adab-adab berjual beli ini, barang yang dijual sudah pasti akan berkualiti tinggi. Masyarakat akan terus aman dan makmur. Dan sudah pasti aktiviti berjual beli ini mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat memudahkan pertukaran barang dan ia adalah untuk kemudahan semua pihak, termasuk sama ada pembeli ataupun penjual. Seterusnya, ia pasti akan dapat mengelakkan wujudnya unsur-unsur riba di dalam aktiviti jual beli. Ya, murid-murid boleh rujuk di video saya sebelum ini tentang dalil naqli haramnya riba ini dalam sisi agama Islam. Seterusnya, kita lihat apakah akibat jika kita mengabaikan adab-adab jual beli ini. Yang pertama, rezeki yang kita perolehi itu tidak berkat. Jualan kita tidak akan mendapat sambutan. Pelanggan akan hilang kepercayaan terhadap diri penjual. Barang-barang yang dijual juga akan mudah rosak kerana kita tidak menjual barang yang berkualiti. Terusnya, akan berlaku atau wujudnya unsur penipuan dan juga riba. Pelanggan akan semakin berkurangan dari semasa ke semasa. Seterusnya, akan berdosa besar kerana mengamalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam awal video saya di video yang pertama, saya ada bertanyakan kepada murid-murid apakah itu akad. Di sini kita akan lihat apakah itu akad. Saya telah menyediakan satu dialog di antara seorang peniaga dan juga pembeli. Mari kita lihat sama-sama apakah kata peniaga di situ. Assalamualaikum. Pembeli menjawab, Waalaikumsalam encik. Saya hendak membeli ubi kentang, beras 2 kilo dan kacang tanah 1 kilo. Peniaga menjawab, baik, 5 minit akan siap. Tunggu ya. Selepas beberapa minit seketika itu, semua peniaga memberitahu semua yang dibeli adalah berharga RM23. Pembeli meminta kurang sikit. Ya, dengan berkata, minta kurang sikit boleh? Boleh. Bayar RM22.50 saja. Seterusnya, pembeli menyatakan akad dalam berjual beli, itu dengan mengatakan saya beli kerana Allah. Seterusnya, peniaga menerima akad itu dengan mengatakan saya jual kerana Allah. Ya, terima kasih, sila datang lagi. Ya, ayat yang mengatakan saya beli kerana Allah dan juga saya jual kerana Allah itu adalah akad dalam jual beli. Yang seterusnya, kita lihat kaedah bijak untuk berbelanja. Yang pertama, kita hendaklah menyenaraikan barang yang perlu dibeli. Seterusnya, kita hendaklah membeli semasa jualan murah sahaja. Ya, berkaitan poin yang kedua ini, tidak semua barang yang kita boleh tunggu di jualan murah. Jika barang itu adalah barang keperluan seharian kita perlu mencari inisiatif lain ataupun dengan membeli di kedai-kedai yang harganya tidak terlalu tinggi. Seterusnya, kita hendaklah berbelanja mengikut keperluan. Kita perlu membezakan apakah itu keperluan dan juga kehendak.
pembeli mempunyai hak untuk membuat perbandingan harga. Kita juga perlu bijak untuk melakukan tawar-menawar dengan pembeli. Dan yang terakhir, kita perlu atau wajib membuat perancangan di rumah sebelum keluar pergi membeli belah supaya ia dapat mengelakkan pembaziran. Alhamdulillah, selesailah sudah perkongsian saya, penerangan saya di video di part yang kedua ini. Saya harap apa yang saya kongsikan di bahagian pertama, di video bahagian pertama dan juga bahagian kedua dapat difahami sepenuhnya oleh murid-murid. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang di mata pelajaran yang lain pula. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.